Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kami akan membentangkan tajuk manhaj dakwah gerakan-gerakan Islam di Malaysia. Sebelum itu, nama saya Muhammad Zakwam Yusof, nombor matrik 060866. Baiklah, pengenalan. Jadi pengaruh kebangkitan Islam yang kuat sejak tahun 1970-an di peringkat global dan di Malaysia dipengaruhi oleh gerakan terdahulu seperti gerakan Islah, khususnya di dalam masyarakat Melayu. Dan gerakan Islam di Malaysia ini adalah kesinambungan daripada gelombang Nahdah dan harakah yang tercetus di India dan di Asia Barat. Dan fikrah ataupun pemikiran dakwah yang diketengahkan oleh Syah Waliullah Al-Dihwali dan pemikir Al-Ikhwan di Mesir turut mewarnai pandangan dan kekuatan pengaruh Islam di Malaysia. Pengaruh pemikiran Imam Hassan Banna dan karya-karya besar Syed Qutb turut menghimbau kekuatan dan melantarkan gagasan dalam memangkin perjuangan umat Islam di Nusantara. Gerakan pembaharuan yang diperjuangkan kelompok Salafi di Jazirah Arab seperti gerakan Wahabi di Saudi, As-Sanusi di Libya, Al-Mahdi di Sudan dan gerakan-gerakan lain yang berpengaruh di Iran, di Algeria dan di Tunisia turut memberikan kesan dalam mencorak pemikiran dan pandangan Islam di Malaysia. Dan kebangkitan Islam di Malaysia ini boleh dilihat sebagai perkembangan yang berlaku melalui dua gelombang yang berbeza, tetapi mempunyai persamaan daripada beberapa segilah. Yang pertama, gelombang yang merujuk kepada kebangkitan Islam pada zaman penjajahan, yang merujuk kepada usaha-usaha awal dan respon terhadap modernisasi oleh golongan kaum muda yang menentang kedua-dua konservatisme, kaum tua dan juga modernisasi anak barat. Manakala gelombang yang kedua pula merujuk kepada kebangkitan Islam selepas merdeka yang digerakkan oleh golongan intelektual Melayu yang juga dipengaruhi oleh perkembangan luaran iaitu Revolusi Iran pada tahun 1979. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhsin bin Muhammad Fazil, matrik 061873. InsyaAllah saya akan membentangkan tentang sejarah perkembangan dan pembangunan Islam di Malaysia. Latar belakang Malaysia. Pengaruh agama Islam berkembang ke serata dunia melalui dakwah Nabi Muhammad SAW dan diteruskan oleh generasi yang hidup selepas itu. Dakwah telah memulihkan aspek ibadah, keyakinan dan akhlak manusia kepada landasan yang benar. Dan akhirnya, bumi dimakmurkan oleh orang-orang yang beriman. Perkembangan Islam di alam Melayu melalui peranan dan dakwah yang dilakukan oleh saudagar dan pedagang dari semenanjung tanah Arab dan India. Mereka adalah pelaku dakwah atau yang disebut dengan agent of change, membawa penduduk tempatan yang kafir menjadi pengikut agama Islam. Di samping berdakwah, para pedagang dan saudagar menunjukkan penampilan yang molek dan budi pekerti yang luhur, amanah, jujur, bertanggungjawab, bertimbang rasa dan menjadikan masyarakat tempatan menyenangi mereka. Sejarah kedatangan Islam. Berdasarkan catatan batu-batu nisan, batu bersurat dan laporan beberapa orang pengembara yang melawat daerah tersebut, kebanyakan ahli sejarah barat bersetuju bahawa Islam datang ke alam Melayu sekitar kurun ke-13 Masihi. Seterusnya, mereka membuat andaian bahawa kedatangan Islam ke semenanjung tanah Melayu pula berlaku pada kurun ke-15 Masihi. Mereka mengatakan bahawa Melaka merupakan tempat yang mula-mula menerima Islam di semenanjung tanah Melayu. Ahli sejarah tempatan pula berpendapat bahawa Islam telah datang ke alam Melayu, termasuklah semenanjung tanah Melayu, sejak sebelum kurun ke-13 Masihi. Menurut Dr. Wan Hussein Azmi bin Abdul Qadir, Islam telah bertapak di tanah Melayu sejak pertengahan kurun ke-7 Masihi. Agama Islam dibawa oleh saudagar-saudagar Arab yang turut berperanan sebagai membalik Islam. Menurutnya lagi, hubungan perdagangan antara tanah Arab dan dari Kepulauan Melayu telah wujud sebelum itu lagi. Ini diperkukuhkan lagi dengan kenyataan bahawa dalam sebuah catatan lama Cina terdapat sebuah kerajaan di Kepulauan Melayu yang dikenali sebagai Tashi. Kerajaan tersebut mengadakan hubungan diplomasi dengan negara China sekitar tahun 655 Masihi. Tashi merupakan panggilan orang Cina kepada orang Islam di Kepulauan Melayu pada
pertengahan kurun ke-7 Masih. Okay. Komposisi agama di Malaysia. Islam di Malaysia, Islam sebanyak 63.3%, agama Buddha 19.8%, Kristian 9.2%, Hinduism 6.5%, dan lain-lain agama adalah 1.7%, tiada agama 0.5%. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Zakwan. Saya Muhammad Azim bin Rahim, nombor metrik 060848 akan menyambung pembentangan dengan tajuk gerakan-gerakan Islam utama di Malaysia. Baik, yang pertama adalah PAS, kemudian ABIM, Ikram, ISMA dan juga Haluan. Sedia maklum, parti PAS adalah parti politik dan 4 lagi adalah hanya NGO sahajalah. Baik, yang pertama adalah PAS. Latar belakang tertubuhnya peristiwa alim ulama di Butterworth Sabtu 24 November 1951. Kebangkitan ataupun kemunculan Parti Islam Malaysia ni adalah pengaruh ulama Melayu yang belajar di Mesir. Kemunculan awal gerakan PAS ni adalah berdasarkan kesedaran umat Islam yang tercetus melalui gerakan, mana mereka ni umpama kumpulan reformis di kalangan para ulama pada tahun 1906. Gerakan Islam sebelum PAS itu diharamkan kerana apa? Kerana terlalu ekstrim. Kemudian PAS ini bangkit kerana apa? Kerana wujudnya kesedaran berkenaan Islam dalam negara. Baik, matlamat dan konsep. Mereka ini beraliran tradisionalis ataupun Islamism. Kerana apa? Mereka mahu mengubah gerakan ataupun mengubah sistem negara menjadi sepenuhnya Islam. Baik, usaha untuk mengubah pemikiran masyarakat terhadap kefahaman tentang Islam, memperjuangkan pembentukan sebuah masyarakat dan pemerintahan yang terlaksana di dalamnya nilai-nilai hidup Islam. Baik, seterusnya tokoh bagi Parti Islam Malaysia. Yang pertama adalah Tuan Haji Ahmad Fuad Hassan dan yang kedua adalah Haji Abbas Alias. Kita dapat baca sendirilah di sini. Baik, Tuan Haji Ahmad Fuad adalah dilantik sebagai YDP PAS yang telah memimpin dan bergiat aktif dalam pembentukan PAS. Kemudian disambung oleh Tuan Haji Ahmad Fuad selama 3 tahun. 3 tahun saja, dan Haji Abbas Alias telah mengambil alih kepimpinan secara rasmi 1954. Seterusnya adalah NGO ataupun Gerakan Islam ABIM, Angkatan Belia Islam Malaysia. Angkatan Belia Islam Malaysia ni adalah ditubuhkan pada 1971, 6 Ogos lah. Sejak tahun 1971 hingga 2004, ABIM telah dipimpin oleh 5 orang presiden. Okey, kepimpinan ABIM telah berjaya meletakkan Islam sebagai ad-din, iaitu secara Islam yang menyeluruh, hidup secara Islam menyeluruh. Baik, konsep dan matlamat ini adalah aliran reformis atau kebangkitan Islam, membangkitkan Islam. Baik, kemudian mereka ni adalah dasar non-partisan lah. Kerana apa? Tidak menyertai politik. Dan mereka lebih menggunakan pendekatan manhaj Malizi, menyebabkan ABIM lebih yakin terhadap dakwah. Tokoh gerakan yang pertama hingga kelima telah dituliskan di sini: Razali Nawawi, Anwar Ibrahim, kemudian Fadil Muhammad Nur, Siddiq Fadil, Muhammad Nur Manuti dan Ahmad Azam Abdul Rahman. Seterusnya adalah Pertubuhan Ikram Malaysia, juga NGO dalam Malaysia ni. Baik, latar belakang sebuah gerakan yang dakwah yang ditubuhkan secara rasmi pada 22 Oktober 2009 dan dilancarkan pada 20 Jun 2010. Sebelum ini, Ikram ini dikenali sebagai Angkatan Jemaah Islam Malaysia, JIM, yang ditubuhkan pada 27 Julai 1990. Okey, disebabkan apa? Pengaruh gelombang kebangkitan Islam oleh gerakan Islam di luar sana, yang dipimpin oleh Ikhwanul Muslimin Hassan Al-Banna dan juga Jamaah Islam yang dipimpin oleh Abu A'la Al-Maududi. Konsep dan matlamat Ikram ni adalah apa? Mereka ni juga merupakan aliran reformis. Okey, Pertubuhan Ikram Malaysia amat menekankan konsep rahmah. Kalau kita lihat daripada slogannya juga membawa kepada konsep rahmah, dan ditekankan kerana apa? Bagi Ikram ini adalah rahmah ini adalah milik semua lapisan golongan masyarakat, termasuk kepada yang bukan Islam. Okey, tokoh gerakan pertama adalah Dr. Muhammad Farid Sheikh Ahmad pada tahun 2009 hingga 2022, dan kemudian Haji Badli Shah Syam bin Baharin 2020 hingga kini. Maknanya tokoh gerakan bagi gerakan Ikram ni adalah baru 2 sahaja. Baik, seterusnya adalah Ikatan Muslimin Malaysia, ISMA. Latar belakang ISMA adalah Ikatan Muslim Malaysia ini ditubuhkan pada tahun 1997 dengan menggunakan Ikatan Siswazah Muslim Malaysia, membawa idea perjuangan Melayu kelas pertengahan, membawa dakwah ISMA ini lebih terbuka kepada masyarakat ummah, dan mereka ini sebelum ini namanya adalah Ikatan Siswazah Muslim Malaysia, kemudian bertukar kepada Ikatan Muslimin Malaysia. Kerana apa? Lebih terbuka. Sebelum itu fokuskan hanya kepada
siswa ataupun mahasiswa, pelajar. Konsep dan matlamat ini adalah ISMA lebih melihat pendekatan pengukuhan akidah. Maknanya mereka ini satu gerakan yang menekankan konsep agama yang kuat lah, kan? Akidah dalam kalangan umat Islam bagi mengelakkan daripada terpengaruh daripada ancaman-ancaman pemikiran liberal yang mencairkan identiti dan jati diri umat Islam itu sendiri. Baik. Memperjuangkan agama Islam sebagai agama rasmi. Tokoh gerakan yang pertama adalah Haji Aminuddin bin Yahya, Ustaz Muhammad Fauzi bin Asmuni dan juga Ustaz Abdullah Zaid Abdul Rahman. Mereka ini masih berjasa ataupun berkhidmat kepada gerakan ISMA ini sendiri. Baik, seterusnya adalah Pertubuhan Himpunan Lepasan Institusi Pendidikan Malaysia. Panjang sikit nama kali ini, adalah Haluan. Latar belakang bagi Haluan ini adalah sebuah pertubuhan bukan kerajaan, juga NGO yang ditubuhkan pada 1988. NGO ini adalah berteraskan kepada prinsip dan nilai Islam, mencurahkan bakti kepada setiap lapisan masyarakat yang memerlukan tanpa batas kepercayaan agama, bangsa, politik, status sosial maupun geografi. Aktiviti Haluan tertumpu kepada program-program seperti seminar, kaunseling pelajar dan remaja, juga kepada keluarga dan juga kepada seluruh masyarakat. Haluan bersandar kepada moto mereka iaitu berakhlak, mendidik dan berbakti. Konsep dan matlamat adalah juga aliran reformasi. Kerana apa? Kerana mereka ni dalam membangkitkan Islam dalam masyarakat. Haluan membawa konsep yang dinamik dan kreatif dalam melahirkan anggota yang melengkapi sifat keislaman serta melahirkan para pendidik, murabbi, pendakwah dan pemimpin yang mursyid. Mereka juga mengekalkan semangat dan sifat prihatin dalam masyarakat Malaysia untuk menyumbang kepada keharmonian dan kerukunan masyarakat. Baik, tokoh gerakan bagi gerakan Haluan ini adalah Ustaz Dahlan Muhammad Zaid, gelarannya Datuk Kaya Bakti dan juga Dr. Abdullah Sudin Abdul Rahman. Ini secara langsung kita menerangkan berkaitan dengan 5 gerakan di dalam Malaysia. Seterusnya kita bagi pada konteks yang diperjuangkan oleh setiap gerakan. Baik, seterusnya adalah konteks yang diperjuangkan oleh setiap gerakan. 5 tadi tu iaitu PAS, ABIM, ISMA, IKRAM dan juga Haluan. Baik, yang pertama adalah PAS. Apakah yang diperjuangkan, isu ataupun konteks pembawaan yang diperjuangkan? Okey, yang pertama, PAS adalah gerakan yang berbeza dengan gerakan lain. Kerana apa? Kerana PAS ini membawa unsur politik. Unsur politik yang bertahaluf siasi sejak daripada penubuhan PAS memberikan impak yang besar dalam menyampaikan mesej Islam. Seterusnya adalah apa? PAS menolak status Malaysia sebagai negara Islam hanya berdasarkan teori dan juga konsep negara Islam. Kerana apa? Kerana PAS sentiasa berusaha dalam mewujudkan sesebuah negara kerajaan Islam yang mengamalkan pemerintahan Islam melalui perlembagaan dan undang-undang yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Itu saya kata PAS ni adalah satu yang membawa aliran Islamism. Baik, seterusnya adalah ABIM. Apakah yang diperjuangkan oleh ABIM? Aspek utamanya adalah pembinaan sasiah Islamiah itu menyebabkan ABIM ini memberikan tumpuan kepada proses tarbiyah dalam konteks harakah Islamiah. Mengutamakan tarbiyah Islamiah lah. Dan yang kedua, menekankan aspek pembinaan iman, al-janib al-imani, meneruskan ketekunan beribadat, tanasuk, taqarrub dan mendekati Allah SWT dengan menegakkan syiar-syiar Islam. Baik, ABIM tidak menggunakan mana-mana model pendekatan tarikat tasawuf tempatan. Sebaliknya mengikuti manhaj tarbiyah ruhiyah ikhwan dalam rangka membina kerohanian ahlinya sebagai persiapan untuk berdakwah. Baik, dan ABIM juga menjadikan pendidikan sebagai pendekatan dakwah yang paling berkesan. Kerana apa? ABIM membina sekolah, institut pendidikan dan sebagainya. Baik, seterusnya ISMA. ISMA ini apa? ISMA ini berhasrat kerajaan untuk mengaktifkan konsen antarabangsa mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi kaum (ISET) yang dianggap memberi kesan kepada orang Melayu Islam. ISMA juga telah membantah NGO Hak Asasi Manusia HAM iaitu Komangu yang telah mendesak kerajaan untuk mengiktiraf beberapa perkara yang bertentangan dengan perlembagaan. Dan juga peranan ISMA juga dapat dilihat dalam memperjuangkan agama Islam sebagai agama rasmi. ISMA telah salah satu komponen dalam pertubuhan Allied Coordinating Committee of Islamic NGO ASIN yang ditubuhkan atas dasar menjaga 4 kepentingan umum umat Islam daripada dicabar. Baik, ISMA fokus aktivitinya adalah pembinaan jati diri,
masyarakat. Hal dapat dilihat melalui beberapa pertubuhan kecil lah yang ISMA bernaung di bawahnya adalah bernaung di bawah ISMA adalah Persatuan Belia Islam Nasional, pembina Kelab Remaja ISMA, KRIM, dan juga Wanita ISMA, pembina dan sebagainya. Baik, seterusnya Ikram. Pertubuhan Ikram Malaysia amat menekankan konsep rahmah. Ikram ni menekankan konsep rahmah kerana apa? Dalam matlamat perjuangan bagi Ikram itu sendiri. Ikram melihat dengan bersifat rahmah kepada golongan yang bukan Muslim. Juga membuka ruang dakwah yang besar dengan cara berinteraksi dengan baik bersama mereka. Ikram masih berpegang dengan prinsip dan pendirian di samping bergaul kepada golongan yang bukan Muslim juga. Menurut Ikram, berbuat baik serta melakukan hubungan tidak bererti bersetuju sepenuhnya dengan apa yang dibawa oleh mereka. Tetapi keterlibatan tersebut digunakan sebaiknya untuk apa? Untuk berdakwah dan menyampaikan Islam kepada mereka. Dan yang terakhir adalah haluan. Haluan menunjukkan salah satu contoh badan NGO sebagai perkumpulan aktivitis yang terlatih dan prihatin. Kerana apa? Melalui aktiviti haluan itu memberi tumpuan kepada program bantuan pendidikan, bimbingan dan kemasyarakatan untuk memenuhi tanggungjawab dan kemanusiaan. Baik, perubahan dan pimpinan yang dimasukkan dalam konteks visi dan misi haluan ini adalah apa? Kesedaran untuk mengambil Islam sebagai din, iaitu agama yang mengubah dan menguasai kehidupan individu, keluarga, masyarakat yang bertunjangkan kepada perubahan diri. Baik, haluan juga telah membina asrama haluan penyayang AHP dan juga apa? Mengadakan seminar pembangunan, modal insan dan juga mempunyai biro dan kelab bagi menjalankan segala aktiviti yang telah dirancang oleh haluan itu sendiri. Baik, ini adalah secara ringkas konteks-konteks yang diperjuangkan oleh setiap gerakan di Malaysia ini. Baik, seterusnya adalah manhaj dakwah gerakan Islam di Malaysia. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan jelaskan manhaj dakwah gerakan-gerakan Islam di Malaysia. Jadi untuk PAS, mereka menggunakan pendekatan dakwah melalui pelibatan politik, dakwah secara bersemuka dan dakwah melalui penulisan. Antara wasilah ataupun medium yang mereka gunakan ialah pilihan raya, pertemuan umum, pengajaran di surau atau masjid, kuliah agama, media tulis dan cetak seperti surat khabar, makalah dan buku. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa mereka menggunakan manhaj siasi dan manhaj tarbiyah. Siasi bermaksud politik dan tarbiyah bermaksud mendidik. Ini dapat dibuktikan melalui kemunculan PAS dalam sejarah politik tanah air telah bermula semenjak 23 Ogos 1951 dan mereka telah menguasai beberapa kursi di parlimen dan menguasai 3 buah negeri di Malaysia iaitu di Terengganu, di Kelantan dan di Kedah. Dan penubuhan mereka juga berjaya menubuhkan secara berperlembagaan Majlis Syura Ulama serta mengadakan kuliah tafsir yang dikendalikan oleh Tuan Guru Haji Hadi Awang yang mencakupi 30 juzuk Al-Quran. Dan ahli-ahli PAS kebanyakannya menjadi panel bagi ceramah dan kuliah agama di seluruh negara. Dan mereka juga ada menerbitkan karya dan buku antaranya seperti Qazaf, Mangsa Fitnah, Islam, Fikrah, Harakah dan Daulah, Bicara Ini Demi Perpaduan dan banyak lagi lah. Seterusnya ABIM, mereka menggunakan uslub atau pendekatan dakwah berteraskan kebiasaan, realiti alam Melayu, pendidikan dan komunikasi Islam. Antara wasilah ataupun medium yang mereka gunakan ialah usrah, halakah ilmu, kuliah agama, penulisan ilmiah, buku, seminar, wacana dan persatuan pelajar. Dapat disimpulkan sini mereka menggunakan manhaj Malizi, yakni manhaj yang berteraskan kemalaysiaan. Buktinya mereka banyak menerbitkan buku dan menterjemahkan bahan-bahan bermutu keagamaan daripada karya-karya bahasa Inggeris dan bahasa Arab ke dalam bahasa Melayu. Mereka juga melaksanakan program usrah sebagai program wajib angkatan mereka lah, dan mereka juga memperkenalkan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR pada tahun 1983 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1988-89 dengan konsep pendidikan bersepadu. Dan mereka juga menubuhkan Institut Ilmu-Ilmu Islam IPI dan beberapa lagi buah sekolah swasta yang berteraskan agama Islam. Seterusnya Ikram, Pertubuhan Ikram Malaysia, mereka menggunakan uslub ataupun pendekatan dakwah al-hikmah dan dakwah melalui kerja amal kebajikan. Antara wasilah ataupun
uh, medium yang mereka gunakan adalah melalui institusi pendidikan, institusi dakwah, institusi kesihatan, pusat pembinaan akhlak dan yayasan. Jadi mereka lebih kepada pendekatan kepada orang bukan Islam juga dalam dakwah mereka. Oleh itu saya dapat simpulkan bahawa mereka menggunakan manhaj rahmah. Ini dapat dibuktikan melalui mereka mewujudkan institusi Muslim yang mempunyai rangkaian sekolah-sekolah rendah Islam SRI dan menengah Islam SMI. Mereka juga ada mewujudkan institusi yang menguruskan dakwah untuk saudara baru dan non-Muslim yang dikenali sebagai Hidayah Center. Mereka juga mewujudkan institusi kesihatan yang diberi nama sebagai Ikram Health dan mereka juga ada menubuhkan Yayasan Ikram Malaysia bagi membantu golongan yang memerlukan di kalangan masyarakat. Selain daripada itu, ISMA, mereka menggunakan pendekatan dakwah mujadalah bilati iya asan dan dakwah melalui kerja amal kebajikan. Antara medium yang mereka gunakan ialah program mentor-mentee, kem kepimpinan, kem pelajaran, kem motivasi, kelab pelajaran, kem motivasi, dialog-dialog akademik, kempen, misi bantuan dan yang seumpama lah. Jadi dapat disimpulkan di sini bahawa mereka menggunakan manhaj taghyir kerana pendekatan dan gerak kerja dakwah mereka lebih kepada perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik daripada berbagai aspek. Ini dapat dibuktikan melalui mereka menumpukan dakwah mereka dalam kerangka persukatan di antara bangsa Melayu yang beragama Islam yang sedang berpecah belah di Malaysia khususnya. Mereka juga menyertai gabungan pertubuhan-pertubuhan Islam dalam proses melihat semakan berkala sejagat, yakni Muslim UPRO, untuk membantah Komengo di Geneva, Switzerland pada tahun 2013. Dan juga mereka melancarkan kempen sejuta ummah tolak Komengo yang dibuat pada 18 Disember 2013. Dan akhir sekali haluan, mereka menggunakan pendekatan dakwah al-hikmah juga dan dakwah melalui gerak kerja amal. Antara wasilah yang mereka gunakan dalam gerak kerja dakwah mereka adalah melalui seminar, kaunseling, kem motivasi, melalui bantuan dan melalui kempen. Mereka juga dapat disimpulkan bahawa mereka menggunakan manhaj taghyir, memandangkan mereka juga ingin melihat perubahan dalam gerak kerja mereka, perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam segi dakwah Islam itu sendiri, pendidikan, kefahaman Islam dan cara hidup Islam. Dan antara contohnya adalah seminar pembangunan modal ihsan, SEMAI. Mereka melaksanakan kursus jati diri dan kesukarelawan remaja, seminar dan bengkel penulisan akademik dan juga mereka melakukan penerbitan jurnal dan buku-buku pembangunan ihsan. Sokongan dan penerimaan terhadap gerakan Islam di Malaysia. Islam menjadi asas persatuan bagi masyarakat Melayu. Dalam lipatan sejarah tanah Melayu, peranan Islam sebagai alat perpaduan memang kerap berlaku. Ternyata hal ini pernah terjadi apabila masyarakat Melayu yang berbeza fahaman politik sama-sama bergabung apabila mengetahui asas kelangsungan hidup Melayu telah dijabar dan terjejas teruk. Bagi masyarakat Melayu, kelangsungan hidup mereka bergantung sepenuhnya kepada 4 asas yang utama, iaitu ajaran Islam, asas jati diri dan kebanggaan manusia Melayu. Tanah kawasan geografi khusus yang menempatkan masyarakat Melayu, kekuasaan politik dan institusi Beraja Melayu, iaitu penaung kepada kedaulatan dan ketuanan masyarakat Melayu. Di Malaysia, perpaduan umat Melayu bagi mempertahankan kelangsungan hidup Islam memang pernah berlaku. Terdapat beberapa fakta sejarah yang memperlihatkan perkara ini. Antaranya ialah peristiwa Natrah di Singapura dan perpaduan politik masyarakat Melayu di bawah payung Parti Barisan Nasional selepas berlakunya peristiwa 13 Mei 1969. Seterusnya, Islam sentiasa menjadi kuasa terpenting dalam masyarakat Melayu. Kuasa ini menjadikan apa sahaja yang berkait dengan Islam akan sentiasa relevan dalam masyarakat Melayu. Contohnya boleh dilihat kepada persepsi masyarakat Melayu dengan institusi pendidikan Islam. Di zaman sebelum merdeka, institusi pondok telah dianggap sangat penting dalam masyarakat Melayu, sehingga ianya dianggap sebagai benteng terakhir untuk mempertahankan Islam dari serangan fahaman sekularisme yang dibawa oleh penjajah British. Dalam perkembangan semasa, golongan kelas pertengahan Melayu yang lahir daripada
Dasar ekonomi baharu dikesan telah memilih institusi pendidikan Islam termasuk Mahat Hafiz sebagai tempat untuk mereka menghantar anak-anak mereka belajar. Ini kerana anak-anak ini diharapkan bakal menjadi penyelamat ummah dan maruah keluarga. Wallahualam. Dan yang terakhir, sumbangan gerakan-gerakan Islam di Malaysia. Untuk PAS, Kelantan menubuhkan beasiswa pelajaran PAS pada tahun 1960. Mereka juga, Dewan Pemuda PAS menubuhkan sistem pendidikan prasekolah Islam yang diberi nama Taman Asuhan Kanak-Kanak Islam (TASKI) pada tahun 1984. PAS Kedah turut aktif menggerakkan pendidikan prasekolah yang dikenali sebagai Pusat Asuhan Tunas Islam (PASTI) pada tahun 1987. Dan terbinanya juga institusi-institusi pendidikan Islam di hampir setiap kawasan di Terengganu bawah sumbangan PAS. Contohnya Madrasah Ibtidaiyah Darul Taqwa di Pekan Batu 6, Darul Salam di Losong, Darul Ihsan di Kubang Lembek, Darul Taqwa di Kemaman, Darul Islam di Besut, Mahat Darul Quran di Masjid Rosila, Kolej Sains dan Teknologi Al-Quran Kosta, Kolej Sains Pendidikan Islam Negeri Terengganu Kospin, dan Kolej Universiti Darul Quran Islamiyah Kutki di Kubang Lembek. Mereka juga ada mendapatkan perjanjian kesepakatan MOU daripada European Institute of Human Science Wales dan The Markfield Institute of Higher Technology Sanak Yaman dan juga Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Indonesia. PAS juga ada memperkenalkan sistem tarbiyah haraki pada tahun 1982 yang bertujuan untuk membina kesedaran dan kefahaman ahli-ahlinya terhadap Islam secara tersusun. Dan mereka juga ada menubuhkan Mahat Dakwah wal Imamah yang diletakkan di bawah sediaan Yayasan Islam Kelantan, Kolej Islam Antarabangsa Sultan Ismail Petra, Institut Teknologi Darul Naim dan Mahat Tahfiz Sains. Dan mereka juga ada menubuhkan Yayasan Pembangunan Pondok Berhad. Dan yang paling penting, mereka menyediakan rencana-rencana, buku-buku yang bertindak bagi memperbaiki susunan serta institusi-institusi masyarakat, gerak bentuk politik, keadilan ekonomi dan negara untuk membela kepentingan umat Islam dan rakyat seluruhnya. Bagi ABIM pula, saya dapat pecahkan kepada dua bagi sumbangan mereka. Yang pertama adalah membina generasi Islamik. Jadi dalam membina generasi Islamik ini, mereka telah menyumbangkan beberapa perkara. Antaranya, mereka telah menjalankan pelbagai program yang melatih kepimpinan masa hadapan kepada masyarakat, terutamanya golongan yang berpendidikan. Contohnya program Embun Hidayah, program Rakan Muda, program Perintis Bina Sahsiah, khusus latihan Angkatan Pendakwah Pelajar-Pelajar Islam Malaysia (LAPIM) dan lain-lain. Mereka juga memperkenalkan sistem pengkaderan baru kepada masyarakat dan pelajar yang dikenali sebagai usrah bagi membahaskan kajian-kajian berkaitan Islam. Mereka juga banyak menerbitkan buku dan menterjemahkan bahan-bahan bermutu keagamaan dari karya-karya bahasa Inggeris dan Arab ke dalam bahasa Melayu. Mereka juga ada menubuh sekolah-sekolah swasta, antaranya ialah Yayasan Anda. Dan mereka juga banyak menghulurkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat yang ditimpa musibah dengan penubuhan Global Peace Mission GPM pada 26 September 2001. Mereka juga ada mewujudkan institusi pendidikan prasekolah Islam iaitu Taman Asuhan Kanak-Kanak TASKI pada akhir tahun 1970-an. Mereka juga menubuhkan sekolah menengah Islam SEMI dan kelas tahfiz Al-Quran juga ditubuhkan sekitar tahun 1983, terutamanya di Selangor, Pahang, Kuala Lumpur dan Kelantan. Menggunakan kurikulum tahfiz dengan pendekatan 5M iaitu menulis, membaca, menghafaz, memahami dan menghayati Al-Quran. Sehingga kini terdapat 65 buah kelas tahfiz Al-Quran di bawah sediaan ABIM di seluruh Malaysia. Dan yang kedua ialah mereka memperkasa kegiatan dakwah. Antara program-program untuk sumbangan yang mereka lakukan atau berikan untuk memperkasa kegiatan dakwah ialah menerbitkan Jurnal Pendidikan Islam pada tahun 1984. Mereka juga membawa idea Islamisasi dalam mengubal falsafah pendidikan negara dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM. Mereka juga mendesak kerajaan untuk membentuk falsafah serta menyebarluaskan fahaman pendidikan bersepadu dalam pembentukan falsafah pendidikan. Mereka juga ada mengislamisasikan kurikulum pendidikan di Malaysia dengan merombak hampir ke semua struktur kurikulum yang sedia ada.
Mereka juga memperkenalkan kurikulum bersepadu sekolah rendah KBSR pada tahun 1983 dan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM pada tahun 1988/89 dengan konsep pendidikan bersepadu. Mereka juga ada memperkukuhkan kurikulum bersepadu sekolah menengah KBSM dengan mengadakan beberapa program yang dianjurkan. Contohnya, bengkel KBSM pada 28 September 1986, simposium pendidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM pada 19 dan 20 September 1987, Muzakarah Pendidikan ABIM 1 pada 3 April 1988 dan Muzakarah Pendidikan Islam 2 pada 23 Oktober 1988. Mereka juga terlibat dalam penubuhan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia pada tahun 1982, Bank Islam, Syarikat Takaful Islam, Sistem Pembankan Tanpa Faedah, sekolah swasta seperti Yayasan Anda di Kampung Baru, Kuala Lumpur, Institut Sofa di Ipoh, Institut Salman di Sungai Petani, Yayasan Budi di Alustar, Institut Barakan di Terengganu dan Yayasan Budi di Kota Kinabalu. Mereka juga ada mewujudkan Islamic Outreach ABIM IOA pada 26 Oktober 1986. Mereka juga ada menyediakan khidmat sosial seperti kelas-kelas agama dan fardu ain, klinik khidmat klinik bergerak dan mengendalikan latihan dakwah untuk saudara-saudara baru. Dan mereka juga ada merobohkan Koperasi Belia Islam Malaysia KBI pada 26 Disember 1976. Seterusnya, Ikram. Ikram dia ada mewujudkan institusi Muslim yang mempunyai rangkaian sekolah-sekolah rendah Islam SRI dan sekolah menengah Islam SMI. Mereka juga mewujudkan institusi yang menguruskan dakwah untuk saudara baru ataupun yang non-Muslim yang dikenali sebagai Hidayah Center. Mereka juga mewujudkan institusi kesihatan yang diberi nama Ikram Health serta menubuhkan Yayasan Ikram Malaysia bagi membantu golongan yang memerlukan di kalangan masyarakat. Bagi Ikatan Muslimin Malaysia ISMA, mereka ada mendirikan Yayasan Ikhlas bagi menghimpunkan dan menghulurkan sumbangan kepada golongan yang memerlukan. Mereka juga menubuhkan Pusat Komuniti dan Dakwah ISMA di Kajang serta promisi bantuan banjir di Karak Pahang dan di Segabak Johor. Mereka juga mengadakan projek kemahiran Community Corporate Social Responsibility CSR kepada komuniti setempat dan mewujudkan pusat-pusat pendidikan dan latihan di seluruh Malaysia. Dan yang akhir sekali, Haluan. Mereka menubuhkan Asrama Haluan Penyayang AHP pada bulan Januari 2006 sebagai pusat aktiviti pendidikan dan penginapan bagi anak-anak yatim dan fakir miskin. Mereka juga ada mengadakan program pembangunan minda insan PPMI, program penjanaan pendapatan PPP dan program latihan kemahiran kerjaya PLKK yang telah bermula pada tahun 2010. Mereka juga ada melaksanakan kursus jati diri dan kesukarelawanan remaja serta menjalankan pelbagai aktiviti dan program pendidikan dan pembangunan insan dan jati diri remaja yang masih di pangku sekolah rendah dan di sekolah menengah. Mereka juga banyak menjalankan misi-misi bantuan kemanusiaan, khidmat rawatan percuma dan kempen-kempen kesedaran kesihatan kepada masyarakat Malaysia khususnya. Dan antara sumbangan utama mereka adalah menerbitkan jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan pembangunan insan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.